Terima kasih Tan Sri Yang Di-Pertua. Soalan saya nombor 3. Baik, terima kasih Sila Menteri. Terima kasih Tan Sri Yang Di-Pertua. Kementerian Pendidikan Malaysia telah melaksanakan pelbagai usaha dalam mengetengahkan literasi politik dan kenegaraan kepada murid sekolah rendah dan menengah, memandangkan mereka akan layak untuk mengundi pada umur 18 tahun sebaik sahaja meninggalkan alam persekolahan. Kurikulum sejarah memberi fokus kepada pengetahuan, kemahiran dan nilai yang berkaitan dengan pendidikan politik dan kenegaraan. Ini bertujuan untuk membina karakter yang positif supaya murid boleh berfikir dan bertindak bijak dalam mentafsir sesuatu isu dan peristiwa serta membuat keputusan yang rasional. Selain itu, murid dapat memahami dan menghayati kepentingan pendidikan politik serta tanggungjawab sebagai warga negara yang cinta akan negara. Komponen tersebut disusun berdasarkan tema dan tajuk khusus serta sisipan secara kronologi yang berkaitan dengan pendidikan politik. Untuk maklumat ahli yang berhormat, pada peringkat sekolah rendah, pendidikan politik dipelajari secara sisipan melalui tema sejarah awal negara, kedaulatan negara dan kemakmuran negara kita yang menerangkan tentang latar belakang, perkembangan dan peristiwa yang berkaitan dengan pendidikan politik dan dalam mata pelajaran sejarah. Pada peringkat sekolah menengah pula, pendidikan politik dihuraikan secara sisipan di bawah tema sejarah kita dan dunia, warisan negara, kedatangan kuasa asing, pembinaan negara Malaysia dan masa hadapan. Melalui tema ini, murid memahami kepentingan memperkukuhkan pengetahuan dan kefahaman tentang pendidikan politik bagi mempersiapkan murid untuk melaksanakan hak dan tanggungjawab sebagai pengundi. Bagi murid tingkatan 6, pendidikan politik dipelajari melalui mata pelajaran pengajian am dan sejarah. Selain pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah, pemerkasaan pendidikan politik juga disokong dengan aktiviti co-curriculum di luar bilik darjah. Seiring dengan penguatkuasaan Undi 18, KPM bekerjasama dengan agensi kerajaan seperti Jabatan Penerangan Malaysia, Akademi Pilihan Raya serta Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional dalam memantapkan pengetahuan, kemahiran dan nilai berkaitan Undi 18. KPM percaya penerapan kemahiran insania perlu dilaksanakan secara berterusan dalam membantu perkembangan potensi diri individu secara menyeluruh dan bersepadu. Pembangunan diri secara holistik ini mampu membantu seseorang individu menerajui perubahan dan pembangunan dunia global pada masa kini. Melalui inisiatif ini, KPM telah melaksanakan program Kem Pembinaan Karakter Bangsa Malaysia yang melibatkan murid lepas menengah. Kem pembinaan karakter ini diadakan bertujuan membentuk individu yang berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berdaya saing tinggi serta dapat menyuntik semangat dan keyakinan diri murid untuk merealisasikan matlamat KPM bagi melahirkan anak yang baik lagi cerdik, ABC. KPM yakin kandungan kurikulum dan co-curriculum berkaitan literasi politik dan kenegaraan dapat mempersiapkan murid untuk melaksanakan hak dan tanggungjawab mereka sebagai pengundi. Sekian, terima kasih. Saya jemput Shah Alam. Terima kasih Tan Sri Yang Di-Pertua dan terima kasih Yang Berhormat Menteri. Saya kira soalan saya ini ada hubung kait yang sangat rapat dengan soalan dari Yang Berhormat Paguh tadi, kerana kita lihat di dalam Dewan ini sendiri pun yang terlibat drama cerdik pandai, pembuat ataupun penggubal dasar ini pun masing-masing belum lagi dapat mencerakinkan atau mendapat satu persafahaman yang baik tentang diversity yang berlaku dalam negara kita ini. Sebab itu saya sangat meyakini bahawa usaha kita untuk nak memastikan bahawa slogan yang sentiasa kita ucapkan iaitu unity in diversity dalam negara kita ini dapat dicapai dengan baik, dengan tuntas ialah melalui pendidikan di peringkat awal. Anak-anak ini harus dididik dengan kurikulum yang tepat dan supaya mereka memahami tentang identiti bangsa dan juga tentang kepelbagaian kaum agama yang ada dalam negara kita ini. Oleh sebab itu saya ingin bertanya kepada Yang Berhormat Menteri, adakah Kementerian Pendidikan khususnya di samping pendidikan sivik dan sejarah itu berhasrat untuk memperkenalkan juga kurikulum
diversity dan juga anti perkauman dalam negara kita ini. Contohnya di United Kingdom 2 tahun lepas begitu banyak sekolah ya, lebih daripada 600 buah sekolah Yang telah Muhammad pun kena ringkaskan, Ya. Muhammad, panjang sangat. sekolah di United Kingdom itu telah pun mengadaptasi kurikulum yang baru untuk memahami diversity dan juga anti rasisme yang secara jelas telah berlaku dalam negara mereka dan tidak terkecuali dalam negara kita juga. Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua. Silakan. Terima kasih Yang Berhormat. Untuk maklumat ahli yang berhormat, pendekatan whole school approach dengan izin digunakan untuk menerima, menghormati dan meraihkan kepelbagaian. Pendekatan ini membentuk ekosistem pengalaman pembelajaran murid yang mendorong kepada amalan tingkah laku yang terpuji di dalam dan di luar bilik darjah. Pemupukan nilai-nilai universal dapat membentuk murid yang mempunyai semangat sayang dan cinta akan negara. Melalui pelaksanaan kurikulum, aspek keramah insaniah diintegrasikan dalam mata pelajaran pendidikan moral dan pendidikan sivik. KPM menerapkan kesedaran sivik dan nilai murni dalam kalangan murid di semua sekolah KPM dengan menyediakan manual kesedaran sivik dan amalan nilai murni. Manual ini menekankan kepada pembangunan sasia, perpaduan, toleransi dan lain-lain yang menjurus kepada amalan kehidupan dan nilai murni secara universal. Sekian, terima kasih. Sila Yang Damang Kota. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Terima